billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita sama-sama zikir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Pertama sekali yang saya hormati Tuan Haji Jamaluddin, pengurusi Masjid Al-Muttaqin, juga ahli jawatan kuasa kerja masjid yang saya muliakan, Tuan Imam, Tuan Bilal, Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Pagi ini dapat kita bertemu lagi untuk menyambung tadabbur kita menerusi surah Al-Fath. Jadi mari kita lihat ayat yang ke-19, 20 dan 21. Muka surat 513. Ayat yang ke-19, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudhunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi ankum walitakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum siratan mustaqima. Wa ukhra lam taqdiru 'alayha qad ahata Allahu biha. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Jadi minggu lepas, masa ayat 18 tu, kita cerita tentang Allah memuji orang-orang yang beriman di kalangan para sahabat Nabi ni. Siapa mereka ini? Mereka ini yang asal mereka hidup, sebahagiannya pernah buat salah. Khalid bin Al-Walid, Umar, sejarah dia bagaimana? Bukan lahir-lahir seorang Muslim yang cintakan Rasul, tapi hidup mereka dalam keadaan jahiliyah, menyembah berhala, menjadi penyokong kuat kepada ketua-ketua mereka. Khalid bin Al-Walid yang dibanggakan oleh bapanya. Bapanya siapa? Al-Walid bin Al-Mughirah, orang ternama bangsawan di Mekah. Umar di peringkat awal bila mendengar nama Muhammad setelah Nabi Muhammad mengisytiharkan dia seorang Rasul. Apa yang Umar nak buat? Kalau nak jumpa Rasulullah, dia nak buat apa sebelum dia masuk Islam? Dia nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berdoa kepada Allah supaya Islamkan salah seorang daripada dua Umar, iaitu satu Umar bin Al-Khattab, yang kedua Ammar bin Hisham, yang dikenali dengan nama Abul Hakam di kalangan orang-orang musyrik, tetapi dihina oleh orang-orang mukmin dengan gelaran Abu Jahal. Jadi Umar didoakan oleh Rasulullah
bersama dengan Ammar bin Hisham, iaitu Abu Jahal. Jahat Umar tu lebih kurang macam Abu Jahal peringkat awalnya. Bila Umar masuk Islam, Bilal kata kepada Umar, ini adalah doa Rasulullah ke atas engkau. Jadi Allah terima doa Rasulullah dengan melunakkan hati Umar. Dan selepas Umar masuk Islam, berubah kehidupan Umar menjadi orang yang mendukung perjuangan Rasulullah. Sampai Rasulullah wafat sekalipun, dia terus menyambung. Setelah Abu Bakar wafat, dia pula yang menyambung mengembangkan Islam. Umar mertua kepada Rasulullah. Hafsah anak Umar diserahkan kepada Rasulullah. Begitu cintanya Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dahulunya dia hidup di jurang-jurang neraka. Bukan saja Umar, Khalid bin Al-Walid yang menyebabkan kekalahan orang Muslim di perang apa? Perang Uhud. Ammar bin Al-As yang menghalang, yang sanggup pergi daripada Mekah ke Habsyah untuk minta Raja Habsyah, iaitu Najasyi, gelaran Raja Habsyah lah, untuk hantar balik delegasi ataupun rombongan yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib ketika Rasulullah suruh mereka berhijrah. Hijrah yang pertama tu, Rasulullah tak pergi. Rasulullah hantar sekelompok sahabat-sahabat Nabi. Ammar bin Al-As lah yang pergi ke sana untuk minta supaya Najasyi hantar balik mereka ni. Tapi lepas dia masuk Islam, tidak ada yang lebih disayangi melainkan Rasulullah. Jadi bila kita baca tentang para sahabat Nabi dalam Al-Quran, sebahagian besarnya mereka hidup pada peringkat awal itu bukannya terus Islam, cintakan agama. Mereka di jurang-jurang neraka. Kehidupan mereka jahiliah, sehingga Aisyah kata apa dia? Sehingga pernah berlaku ataupun perkahwinan pada zaman mereka itu. Sampai-sampai ada seorang perempuan, dia boleh tidur bersama dengan berapa lelaki yang dia suka. Lepas tu bila dapat anak, anak tu nanti dia tengok muka sama macam siapa. Sama dengan muka si fulan, engkau bapak budak ni. Begitu sekali wanita pada zaman Rasulullah, pada zaman jahiliah. Tapi setelah mereka menerima Islam, berubah kehidupan mereka. Jadi Allah puji mereka di banyak tempat. Antaranya ayat minggu lepas yang kita ceritakan tentang 1,400 orang-orang Muslim yang berbai'ah dengan Rasulullah untuk membela Rasulullah, sanggup mati untuk Rasulullah dalam perjanjian, dalam bai'atul Ridwan ataupun bai'atul Syajarah, bai'ah yang bersejarah di bawah sebatang pokok. Lepas tu berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Itu yang kita bincang pada minggu lepas. Lalu mereka ini orang-orang yang Allah cerita dalam Al-Quran bagaimana Allah bantu kehidupan mereka. Allah keluarkan mereka daripada kehidupan jahiliah, kegelapan jahiliah, kepada hidup mereka terang benderang dan jalan mereka di atas petunjuk. Sebab tu di awal surah Al-Baqarah kita baca 5 ayat pertama tu memuji mereka. Ulaika ala hudan. Ulaika ala hudan. Mereka itu di atas. Ala pun masuk ala, di atas petunjuk. Jadi berjalan berada di atas. Kan nampak jalan tu. Yang mana sebelum tu mereka fi zulumatin, di dalam kegelapan, duduk dalam, tak nampak jalan. Berubah kepada manusia yang berada di atas petunjuk. Jadi mereka hidup mereka satu sahaja, iaitu adalah untuk apa dia? Meninggikan kalimah Allah. Hidup mereka apa dia? Hidup mereka adalah untuk menebas lalang-lalang yang menghalang jalan-jalan manusia. Lalang-lalang tersebut adalah jalan-jalan ataupun anasir-anasir yang menghalang dakwah ini sampai. Jadi antara yang mereka lakukan adalah mereka menebas lalang-lalang Yahudi ini untuk membersihkan jalan fi sabilillah. Dengan bantuan Allah, disebabkan mereka sanggup untuk berbai'ah dengan Rasulullah, Allah bagikan kepada mereka pertolongan,
kemenangan, dan kemenangan yang paling dekat dengan mereka yang minggu lepas yang Allah kata di hujung ayat 18, wa athabahum fathan qariban tu, hujung tu. Allah kurniakan kepada mereka kemenangan yang sangat dekat, iaitu semua dan kebanyakan sejarawan, ahli sirah, ahli tafsir kata itu adalah peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar. Dalam peperangan Khaybar mereka dikurniakan ghanimah yang sangat banyak. Itu ayat 19. Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha. Dalam kemenangan yang dekat, tak jauh, walaupun mereka tak dapat nak buat umrah, tetapi Allah bagi mereka kemenangan demi kemenangan. Untuk apa dia? Untuk mengangkat agama Allah ini. Dan Allah kurniakan mereka juga harta. Allah bantu mereka dalam keadaan mereka tidak mencarinya. Itu kelebihan orang beriman. Jadi Allah yang berikan ke atas mereka maghanim. Maghanim ni jamak kepada ghanimah, iaitu harta-harta rampasan perang, kathiratan, yang banyak sekali. Ya'khudunaha, mereka dapat ambil akannya. Wa kana Allahu azizan hakima, dan adalah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Allah punya keputusan tu bijaksana. Allah suruh mereka pulang walaupun mereka rasa hampa pada peringkat awal, tak dapat melaksanakan umrah. Tetapi Allah bagi mereka kemenangan lagi demi kemenangan. Wa'adakumullahu, ayat 20. Dan Allah telah menjanjikan oleh ia akan kamu oleh Allah maghanima katsiratan, akan rampasan harta-harta rampasan perang, ta'khudunaha, kamu mengambil akannya, fa'ajjala lakum hadhihi, lalu telah menyegerakan oleh Allah kepada kamu akan janji ini, wa kaffa aydiyan nasi ankum, dan telah menahan oleh ia akan tangan-tangan manusia daripada kamu. Jadi Allah bela mereka, Allah kalahkan musuh-musuh Allah. Walitakuna ayatan lil mu'minin, supaya kemenangan itu ia menjadi satu tanda lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman ini tak terhenti pada zaman Rasulullah sahaja. Dia berterusan kepada man tabi'ahum bi ihsanin, kepada orang yang mengikut mereka ini dengan sebenar-benar ikutan. Jadi pada hari ini kitalah yang nak menyambung apa yang berlaku, apa yang mereka telah lakukan. Hari ini pula ada mukmin seterusnya. Adakah kita tidak mahu bercita-cita termasuk bersama dengan orang-orang mukmin ini yang radhiyallahu anhum wa radu'an, yang Allah redha terhadap orang-orang mukmin ini dan mereka puas dengan apa yang Allah kurniakan. Ini satu benda janji Allah yang Allah tidak akan memungkiri janjinya, yang Al-Quran ini semua kita yakin la raiba fihi. Tengok Allah cerita dengan detail macam mana Allah bantu kaum muslimin. Allah mengangkat mereka, Allah memberikan mereka habuan dunia, Allah muliakan mereka kerana mereka menolong Allah. Sudah jelas, kita kata apa, terang lagi bersuluh. Betul Allah kata ini supaya menjadi suatu tanda, suatu ayat, peristiwa Khaybar ini. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Jadi untuk kita terjemah macam ni, bagi orang-orang yang mahu beriman. Jadi kalau kita mahu beriman, sebab orang beriman ini Allah janjikan mereka syurga, inilah jalan kita, iaitu meninggikan kalimah Allah, menerusi apa dia? Dua dia punya asas. Apa dia kita selalu sebut? Apa dua asas ni? Belajar Al-Quran dan mengajarkan. Asas. Kita jangan kata ini merupakan dia punya apa? Belajar tu jangan kita rasa baru sebagai itu dia punya kemuncak, dia belum. Kemuncak yang sebenar ialah belajar dan mengajar. Kalau sekadar belajar sahaja belum lagi. Sebab tu kita belajar di waktu subuh ini ataupun di kuliah-kuliah kita yang lain. Tujuan dia adalah pertama nak menjadikan diri kita ni orang yang soleh.
Orang yang soleh, yaitu orang yang baik dan juga seorang yang musleh. Apa musleh? Orang yang memperbaik orang lain pula. Dua-dua tu, soleh dan musleh. Itulah para sahabat Nabi. Mereka belajar Al-Quran dengan Rasulullah. Mereka bukan sahaja nak pergi umrah, tapi balik umrah mereka bantu agama Allah. Jadi kalau kita selalu pergi umrah, itu dah jadi orang soleh. Tapi bila balik umrah, duduk saja, tak bergerak, tak mengajak manusia kepada Allah, kita tak jadi orang musleh. Kita belum ikut lagi sahabat-sahabat Nabi. Siapa orang-orang musleh? Musleh ini ialah orang yang, kalau bahasa Inggeris terjemah, kadang kita ni bahasa Inggeris lebih kita faham. Reformer. Orang buat perbaikan ni. Tanda muka surat ni. Kita habiskan sikit. Wa yahdiyakum siratan mustaqima. Dan Allah memberi petunjuk kepada kamu akan jalan yang lurus. Jadi berapa kali kita minta dekat Allah ihdinas siratal mustaqim satu hari? 17 kali minimum. Betul kan? Tu belum lepas solat tu tuan-tuan ada baca Al-Fatihah. Tu belum lagi campur solat sunat. Berapa kali minta ihdinas siratal mustaqim ni? Minimum 17 kali. Jadi ini jawapan dia. Allah bagi jawapan dah kepada kita. Apa itu jalan lurus? Jalan lurus ialah sebagaimana kamu melihat mereka itu pergi ke Khaybar untuk apa dia? Untuk menghapuskan Yahudi yang menghalang agama Allah. Jadi itu ibrah yang kita nak ambil pada pagi ini. Menjadi satu kumpulan yang menghapuskan anasir-anasir yang menghalang agama Allah ini. Bukan kita pula yang tenggelam, ikut arus perdana, ikut perancangan mereka. Baik, sebelum tu kita tengok dulu musleh yang kita sebutkan tadi. Macam mana nak jadi seorang musleh? Orang yang melakukan perbaikan. Pertama, ada manusia dia buat perbaikan, tapi dia sangka dia buat perbaikan. Tengok surah 2 ayat 11 hingga 12. Surah Al-Baqarah ayat 11 hingga 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ini cerita tentang orang munafik. Jadi peringatan kepada kita. Kita nak buat perbaikan kepada masyarakat. Kita nak lahirkan seorang Muslim yang profesional. Kita selalu guna slogan-slogan tersebut. Slogan dia tak ada masalah. Yang masalah ialah pelaksanaan. Buatlah apa nama slogan sekalipun. Tetapi kalau pelaksanaannya tak tepat, ia ditolak oleh Allah. Jadi kita sangka nak lahirkan profesional itu Muslim yang hafal Quran 30 juzuk. Betul, memang bagus. Menghafal Quran itu adalah peringkat pertama sebelum kita nak pergi seterusnya. Tapi kita sayangnya kita hadkan setakat apa dia? Hafal Quran. Tapi kefahamannya bagaimana?
pemikirannya bagaimana, tak diasuh menerusi kefahaman Al-Quran. Tetap juga manusia itu dia mahir urusan dunia, tapi Al-Quran dia tak mahir. Tapi kita kata tak. Kita kata sedang buat satu kemajuan, kehebatan ni. Kita nak lahir orang-orang yang hafal Quran. Betul, bagus. Kita tak kata itu salah. Tapi jangan sekadar itu sahaja. Kita promote, kita nak buat perniagaan, kita kena support perniagaan kaum Muslim. Betul. Tapi apa tujuan sebenar? Apa matlamat akhir kita berniaga? Bukankah kita dah lihat para sahabat Nabi juga berniaga? Uthman berniaga, hartanya banyak. Terlalu banyak. Bilion. Boleh jadi mungkin trilion, mungkin kalau dinisbahkan pada zaman ini. Wallahu alam. Banyak harta dia. Tetapi digunakan untuk apa harta mereka? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu tujuan untuk bantu agama Allah. Mereka belanjakan sebahagian harta mereka. Bahkan sahabat Nabi seperti Abu Bakar, dia belanjakan semua. Abu Al-Dahdah, dia belanjakan semua kebun dia. Jadi yang sebenarnya ialah kita nak bentuk manusia itu faham apa tujuan hidup dia. Tapi kita nampak kita sedang buat kemajuan. Tengok Allah kata apa? Apabila dikatakan kepada orang-orang munafik ini, janganlah kamu membuat kerosakan. Dia tak sedar yang dia buat tu dia sebenarnya dia ingat dia buat perbaikan. Tapi sebenarnya sedang buat kerosakan. Mereka berkata, innama nahnu muslihun. Sesungguhnya tidak lain, kami ini orang-orang yang sedang membuat perbaikan. Kami sedang buat reforms. Kami sedang membuat kemajuan ni. Tapi kemajuan yang bagaimana bila meninggalkan kitab Allah? Baik, Allah kata, ala ketahuilah, ingatlah, innahum humul mufsidun. Sesungguhnya mereka ialah orang-orang yang membuat kerosakan dan akan tetapi tidak mereka sedar. Jadi bagaimana nak jadi seorang muslih yang sebenar? Muslih itu apa tadi? Orang yang melakukan perbaikan. Tengok surah 7 ayat 170. Surah 7 ayat 170. Ini yang sebenar-benarnya. Muka surat 172. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salata inna la nudhi'u ajral muslihin. Lihat terjemahan dia apa Allah kata. Walladzina yumassikuna bil kitab, dan orang-orang yang dia berpegang teguh dengan Alkitab. Mestilah orang yang berpegang teguh ini orang yang dia yakin dengan Quran ini dan dia melaksanakan Quran ini sebagai petunjuk dalam hidup dia. Di permulaan surah kan Allah sebut, di permulaan Quran, zalikal kitabu la raiba fihi. Itu iaitu Alkitab yang kita sedang baca itu, la raiba, tiada sebarang keraguan fihi padanya. Hudan, petunjuk. Jadi dia beramal dengan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Bukan hanya dengan sangkaan baca Quran untuk dapat apa? Keberkatan. Tapi dia baca Quran untuk dapat petunjuk. Itulah yumassikuna bil kitab. Mereka ialah orang yang berpegang teguh dengan kitab. Mereka laksanakan apa yang Allah perintahkan dalamnya. Wa aqamus salah. Mereka menegakkan solat. Mereka meninggikan solat. Aqamu maksud dia apa aqamu? Aqam asalnya perkataan qama. Qama ni berdiri. Aqama wazan af'ala itu dia mutaaddi, mendirikan.
Diri ni apa dia? Berdiri. Berdiri ialah daripada duduk. Dia lawan kepada duduk. Duduk ataupun lawan kepada berbaring. Itu berdiri. Jadi Allah kata mendirikan solat. Seolah-olah asalnya solat tu duduk. Bukan perbuatan solat. Nak beritahu solat tu asalnya dia duduk kat bawah. Kita dirikan dia, tegakkan dia. Jadi maksudnya orang nampak tak solat? Seolah solat tu satu benda. Nak bagi faham. Apa contoh tahu? Macam rumah, kita kata rumah. Asalnya tak ada rumah itu. Lepas tu kita mendirikan rumah. Betul tak? Kita menegak, meninggikan. Jadi orang nampak itu rumah. Jadi solat ini perlu didirikan. Apa maksud didirikan? Dizahirkan, dinampakkan. Jadi solat bukan hanya dalam rumah-rumah Allah. Apa yang kita baca dalam solat? Kita kata Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Macam mana kita nak dirikan Allahu Akbar tu? Kalau dia hanya dalam masjid ini saja, orang nampak tak? Kita kena keluar. Kita kena keluar sebagaimana slogan kita tadi, Allahu Akbar, keluar. Zahirkan Allahu Akbar di luar sana. Kita kata apa dalam doa iftitah kita? Wajjahtu, aku hadapkan wajahku. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada siapa? Kepada yang memulakan penciptaan petala langit dan bumi, iaitu Allah. Itu kita punya isytihar tadi dalam solat. Tuan-tuan baca doa iftitah yang tu kan? Ke doa yang lain? Iftitah ni dia ada banyak kan? Tapi saya rasa kita belajar daripada kecil dulu, itulah dia. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku ini. Ni wajah ni kita hadap. Kita hari ni kita hadapkan wajah kita apa? Dasar pandang ke mana kita ada? Kita bangga dengan barat, kita hadapkan wajah kita ke barat. Kita bangga dengan timur, kita hadapkan wajah kita ke timur. Semua yang kita nampak indah daripada kiri dan kanan tadi. Sebab tu berubah kehidupan kita. Dulu bila kita wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, kita hadapkan wajah kita kepada Allah. Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Sebab tu saya pernah sebut contoh sebelum ini. Kita bukan isu masalah bahasa.